TV KPM. Alahai, comelnya lah. Tak sabar nak beri dekat kawan saya. Barang-barang bayi. Sesuai tak bayi lelaki warna biru? Sesuai kot. Nisa, tengah buat apa tu Nisa? Cikgu, saya ni tengah sediakan hamper hadiah untuk rakan saya yang baru saja bersalin anak yang kedua, cikgu. Macam mana? Cikgu tahu tak, yang kelakarnya anak pertama rakan saya tu, dia tanya dekat mak dia, "Mak, macam mana adik ni boleh ada? Macam mana adik ni datang?" Macam mana kita nak jelaskan, cikgu? Itulah hebatnya sains, Nisa. Kebetulan hari ini saya memang nak menerangkan mengenai perkara ni. Kan sains boleh menerangkan fenomena semula jadi yang berlaku kepada kita. Betul tu. Jom Nisa, kita masuk kelas sains, Nisa. Boleh, jom kita masuk kelas. Kejap saya hantar dulu kat kawan saya. Cepat Nisa. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Saya Nisa K menemani anda untuk slot menengah rendah kali ini dan kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sains topik tingkatan 1. Kita dah dengar sedikit saja tadi cikgu nak beritahu apa sebenarnya yang kita nak belajar. Tetapi sebelum itu, jom kita persilakan Cikgu Azlina Awang yang merupakan guru ketua panitia sains dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Selamat datang, cikgu. Terima kasih, Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Dan untuk pengetahuan penonton di rumah, kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Lee Seng Kiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Nampaknya kan cikgu, murid-murid di rumah dah bersedia. Jadi apa sebenarnya tajuk kita hari ini, cikgu? Okey Nisa, jadi kita tengok tajuk kita pada hari ini ialah pembiakan pada subtopik persenyawaan dan kehamilan. Jadi kita punya standard kandungan hari ini ialah standard kandungan 4.4 iaitu persenyawaan dan kehamilan, dan kita sambung sedikit dengan standard kandungan 4.5 iaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Baik. Kita punya standard pembelajaran berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio. Baik. Mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat, memerihalkan perkembangan zygote kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran, dan menghubung kait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. Ini ialah standard pembelajaran. Murid-murid. Okey, jadi kata kunci kita pada hari ini ialah persenyawaan, penempelan dan plasenta. Jadi kita akhirnya mesti tahu apa maksud persenyawaan, penempelan dan plasenta. Baik, cikgu. Okey. Ni kita imbas kembalilah sikit Nisa sebelum boleh. kita nak belajar mengenai persenyawaan ni kan kita sebut nama-nama bahagian dalam sistem pembiakan wanita, nanti tak ingat pula kita imbas sedikit. Ini ialah sistem pembiakan wanita. Kita ada tube falopio, kita ada ovary, uterus, cervix dan faraj. Baik. Di sini sini pun kita ada gambar ni Nisa. Ya. Okey, so semua murid mesti tahu yang mana satu ialah tube falopio, sebab sekejap lagi kita akan sebut nama-nama bahagian ni. Baik. Tube falopio, ovary, uterus, cervix dan faraj. Okey, seterusnya ni ovum dan sperma. Ini ialah gamet-gamet gamet pembiakan ovum bagi perempuan dan sperma bagi lelaki. Okey, ini imbas kembali dari subtopik sebelum ni. Okey, jadi ini yang kita nak tengok pada hari ini. Permulaan proses kehamilan tu bermula daripada proses persenyawaan. Baik. Ini sistem pembiakan wanita tadi, perempuan tadi. Kita tengok first step dia ialah sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Okey, so ini tadi kita dah tengok.
kita ada ini ialah ovary. Ovary akan membebaskan satu ovum setiap bulan. Okey So sperma akan memasuki faraj, pergi ke cervix, pergi ke tiup fallopian. Baik. Di situ di mana ovum ada situ. Ovum tak adalah besar macam ni macam ni. Okey, tapi ovum ialah sel yang paling besar dalam badan perempuan. Dan sperma ialah sel yang paling kecil dalam badan lelaki. Baik. Okey Jadi seterusnya proses kedua, jika ada ovum di sini, pada masa sperma masuk ada ovum di situ, di tiup fallopian, persenyawaan mungkin akan berlaku. Baik. Okey persenyawaan tu berlaku macam mana? Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum. Bila nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum, kita panggil ini ialah proses persenyawaan. Sekiranya nukleus tak bercantum, maka itu belum lagi terjadinya proses persenyawaan. Baik. Okey. Selepas berlakunya proses persenyawaan, kita lihat zygote terhasil. Kita dah tak panggil sperma dan ovum lagi. Dia menghasilkan apa yang kita panggil ialah zygote. Percantuman antara nukleus sperma dan nukleus ovum. Okey. Jadi apa berlaku pada zygote? Zygote ni nanti akan membahagi di awal bab 2 kita dah belajar murid-murid ingat lagi kan bahawa sel dalam badan manusia boleh mengalami proses pembahagian sel. Mitosis Kemudian membahagi dia berlaku dengan segera bukannya mengambil masa lama. Terus berlaku membahagi sehingga jadi banyak sel. Dan pada masa yang sama sel tu berbola sel ni banyak sel kita panggil secara ringkasnya ialah berbola sel. Berbola sel akan bergerak dari tiup fallopian bergerak pergi ke uterus. Ingat tadi kan ini bahagian ni dipanggil uterus. Dan akan menempel di dalam uterus. Okey. Itulah bermulanya proses kehamilan. Daripada fasa yang pertama iaitu persenyawaan. Baik. Okey. So, boleh Nisa ni, persenyawaan ni. InsyaAllah saya akan cuba ingat segala-gala nota. Kita tengok semula step dia Tengok semula. Okey, first step ialah sperma berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Kemudian jika ovum hadir pada masa tu di tiup fallopian, ovum mesti berada di tiup fallopian, persenyawaan mungkin berlaku. Mungkin tidak berlaku tapi mungkin boleh berlaku. Sebab ovum dia tak hidup lama, dia boleh hidup maksimum 2 hari, 1 ke 2 hari sahaja. Kemudian nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum di tiup fallopian. Percantuman itulah dipanggil proses persenyawaan. Dan selepas bercantumnya nukleus tu terus membentuk zygote. Dah tak ada lagi sperma dan ovum, kita panggil zygote. Okey, zygote akan membahagi menjadi berbola sel. Masa ni tak ada nampak baby, tak ada nampak bentuk baby lagi berbola sel. Okey, yang kita sebut sebagai embrio. Baik. Nampak step tu. Dan embrio tu nanti akan menempel pada dinding uterus. So beradalah di uterus. Baik. Bermulalah selepas tu proses kehamilan. Sekiranya seseorang perempuan tu mengalami proses kehamilan, maka tak ada haid lah. Perempuan tu tak ada haid lah. Okey. So ini ialah proses persenyawaan. Macam mana? Saya rasa saya dapat mengikuti. Murid-murid di rumah nampaknya bagaimana semua mengikuti dengan baik. Terbaik semuanya. Baik cikgu. Okey Nisa. Jadi kita terus itu tadi persenyawaan. Ulang semula ni Nisa. Cuba tengok apa maksud persenyawaan ni. Apa? Persenyawaan. Percantuman nukleus sperma dan nukleus ovum ke? B. Gabungan sperma dan ovum. Baik. C. Pembentukan zygote. Dan D. Penempelan embrio. Jawapan saya masuk persenyawaan ialah A. Percantuman nukleus sperma dan nukleus ovum. Tepat sekali. Tahniah. Terima kasih cikgu. Okey. So persenyawaan mestilah melibatkan gabungan, percantuman antara nukleus sperma dan nukleus ovum. Kalau setakat sperma dan ovum bercantum sahaja, kemungkinan nukleus tu tidak dapat belum bercantum lagi. Sebab mungkin berlakunya
di mana ni sperma dan ovum. Nukleus nampak, nukleus berada di tengah sana kan. Baik. Nukleus sperma di tengah sana. Jadi kalau setakat bercantum sperma dan ovum mungkin belum terjadinya persenyawaan. Baik. Sebab ovum ni dia ada satu lapisan. Ya. Jadi perlukan sperma ni menembusi ovum tu untuk terjadinya satu persenyawaan. Baik, Permulaan bagi kehamilan. Baik. Okey, cuba kita tengok. Betul. Tepat sekali Terima kasih, jawapan Nisa cikgu. tadi. Hebat dah ni Nisa. Saya cuba. Okey, Raja menunjukkan satu proses yang berlaku dalam sistem pembiakan perempuan. Okey. Gariskan jawapan yang betul bagi proses tersebut. Baik. So untuk jawab proses ni kita kena tahu ni proses apa ni, gambar apa. Jadi kena kenal gambar ni. Proses ini berlaku di mana apabila ovum dikelilingi oleh sperma. Jadi kena tahu dulu ni. Gambar apa ni Nisa? Gambar sperma dan ovum, cikgu. Betul. Jadi kena kenal pasti dulu untuk membolehkan kita menjawab soalan macam ni. Kena pasti ini ialah sperma. Sperma mencapai kira-kira 500 juta kalau sekali proses persenyawaan tu ya. Tapi yang mungkin sampai kepada ovum taklah sebanyak sampai sehingga 500 juta. Banyak tapi bukannya senang untuk proses ni berlaku. Okey, ini ialah ovum. Okey, proses apa ni tadi? Bisa kalau ada sperma dan ovum? Proses percantuman. Percantuman nukleus. Persenyawaan mesti percantuman di mana ni? Kalau percantuman di tiub falopio, cikgu. Ingat tadi kan Nisa, tiub falopio. Tadi kita dah perkenalkan nama-nama bahagian ni, tiub falopio. Baik. Semasa proses ini berlaku, nukleus sperma yang berjaya akan bergabung, cikgu. Bergabung. Bersentuh saja tak jadi lagi. Mesti bergabung dengan nukleus ovum. Baik. Dua sel saja yang terlibat iaitu sperma dan ovum. Baiklah. Persenyawaan. Kita nak bergerak seketika, cikgu. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton menengah rendah di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Mata pelajaran kita hari ini ialah mata pelajaran sains dan kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Jom cikgu, kita teruskan. Okey Nisa. Jadi selepas proses persenyawaan, selepas dia zygot menempel di dinding uterus, apa yang berlaku ialah bermulalah proses kehamilan. Bermulanya proses kehamilan daripada berbola sel tadi, macam mana akhirnya akan nampak seperti baby yang sempurna tu, bayi yang sempurna. So apa peringkat-peringkat dalam proses kehamilan ni? Jadi kalau saya sebut sel membahagi mungkin tak nampak Nisa. Apa kata kita tengok video dulu Nisa? Wah, ada video cikgu. Ada Nisa. Okey, murid-murid di rumah, jom kita saksikan. Perkembangan embrio. Apabila sel-sel anda mula membahagi, ia berkelompok bersama-sama secara rawak. Tetapi selepas minggu kedua, ia memulakan perubahan yang menakjubkan. Semua makhluk di bumi melalui kejadian ini. Ia disebut gastrulasi. Sel-sel ini mula berhimpun untuk membentuk suatu jasad. Ini merupakan kejadian penting apabila setiap sel kecil itu membuat keputusan sama ada untuk menjadi jantung, otak, perut atau otot. Ia merupakan cara yang sangat indah untuk menghasilkan hidupan. Selepas 3 minggu pertumbuhan yang berterusan, anda mempunyai jantung kecil yang berdenyut. Embrio tersebut masih kelihatan sama seperti embrio mamalia, burung atau amfibia. Bagaimana wajah kita tidak hanya membesar tetapi dipadankan
bersama seperti susun suai gambar. Tepi bibir atas anda, rahang dan lelangit mula terbentuk sebagai struktur seperti insang di leher anda. Lubang hidung anda yang berada di bahagian tengah bibir anda turun dari atas kepala anda sementara mata anda bergerak masuk dari sisi. Wah, itu dia video telah sama-sama kita tonton. Mungkin cikgu boleh jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan video tersebut. Kan tadi saya dah sebut Nisa, sains ni memang menarik Nisa. Ya. Yang apa berada di dalam kandungan yang tak nampak di mata kasar boleh diterangkan oleh sains. Baik. Bagus sebenarnya belajar sains ni, dapat mengetahui berbagai ilmu. Okey, jadi mari kita tengok pada peringkat kehamilan kita ya Nisa. Okey, yang pertama tadi daripada sel asalnya sperma dan ovum, kemudian membahagi menjadi berbola sel, dan sekarang dia sel-sel tersebut telah pun mula ada agihan tugas. Ada sel yang akan membahagi menjadi tangan, kaki. Jadi ini kita tengok pada minggu pertama hingga minggu keempat. Cuba Nisa tengok gambar tu. Baik. Kan dia dah start macam ada tangan, ada kaki kan. Walaupun kalau kita tengok dari mula ni kita tak mengakulah tu kita kan Nisa kan. Okey. Kemudian seterusnya minggu pertama minggu keempat tu kira-kira sebulan. Kadang-kadang sebulan ni orang belum perasan dia tu telah pun mengalami proses kehamilan kan, belum tahu lagi tapi sebenarnya telah pun ada minggu pertama minggu keempat dah ada macam tu bentuknya. Okey. Kemudian minggu ke-7 hingga minggu ke-9 telah mula nampak beza dia. Telah mula ada jari kat situ. Bentuk kepala. Tapi tengok saiz kepalanya lah. Ada jari. Mata mungkin ada situ tapi belum ada kelopak mata lagi. Nampak mata belum terjadi dengan lengkap lah. Ini kira-kira kalau minggu ke-7 hingga minggu 9 ni dalam 2 bulan lah. Kita tempoh mengandung kita ialah kira-kira 40 minggu. Yang dikatakan 9 bulan 10 hari itu 40 minggu. Okey. Seterusnya minggu ke-10 hingga minggu ke-19 nampak bentuknya tu telah pun ada bentuk seperti bayi, telah lengkap. Jadi daripada tadi kalau minggu pertama minggu keempat tu kita tak panggil bayi lah macam tu. Kita panggil embrio. Sekarang minggu 10 hingga minggu ke-19 telah pun nampak bentuk bayi, jadi kita panggil ni fetus. Kita start panggil fetus. Dah ada nampak kaki tu. Okey, tangan pun telah pun terbentuk. Baik. Kemudian minggu ke-20 hingga minggu ke-37. Nampak dah pun lengkap lah dan menyerupai bayi. Fetus telah menyerupai bayi. Cumanya mungkin saiznya yang kecil lagi masa ni. Ini lebih kurang 5 bulan kan. Hingga 37. Hingga 7 bulan gitu ya. Minggu 38 hingga 40 fetus telah pun terbentuk dengan lengkap. Jadi nampak sekarang fetus tu sedang kepala dia dah pun berada di bahagian cervix. Baik. Di bahagian cervix dan sekiranya proses kelahiran nak berlaku, jadi otot akan mengecut dengan kuat untuk memaksa bayi keluar dari faraj. Jadi lengkaplah minggu 38 hingga minggu 40 ni bila-bila masa sahaja proses kelahiran boleh berlaku. Baik. Dapatlah baby yang comel macam anak kawan Nisa tu. Betul tu. Okey. So ini ialah proses kehamilan dari minggu pertama hingga minggu 40. Kalau kita tengok, okey, ini dia urutan perkembangannya tadi. Baik. Okey, bermula daripada ovum dan sperma, kemudian membentuk zygote bila je percantuman ovum dan sperma iaitu proses persenyawaan, nukleus ovum dan nukleus sperma menghasilkan zygote, belum ada ciri-ciri baby lagi. Itu baru dalam bentuk sel. Okey, kemudian membahagi menjadi embrio. Ingat tadi bentuknya yang tidak lengkap. Kemudian bila telah pun menyerupai bayi, kita panggil fetus dan akhirnya keluarlah sebagai bayi. Baik, cikgu.
Okey, so ini ialah proses kehamilan, perkembangan zygote selepas persenyawaan. Baik. Dari zygote, embrio, fetus, bayi. ZEF. Zygote, embrio, fetus, bayi. Okey. Itu dia proses perkembangan dia. Baik. Macam mana Nisa? Saya rasa insya-Allah saya boleh mengikuti sama seperti murid-murid di rumah. Ya. Okey, cuba kita lihat apa yang saya ada di sini. Baik. Di whiteboard ni. Okey. Okey Nisa. Tadi kita dah pun melihat perkembangan ni. Baik. Jadi bermula dari cuba Nisa, boleh tak Nisa tolong susunkan gambar-gambar ni tadi. Yang mana minggu 1 hingga minggu 4? Baiklah. Minggu 1 hingga minggu 4. Gambar-gambar ni tidak disusun mengikut turutan. Ya. Baik, saya akan cuba ya cikgu. Cuba Nisa. Minggu yang pertama keempat, yang ini 1 hingga 4. Bagus Nisa. Kenapa Nisa kata ini minggu pertama hingga minggu keempat? Sebab dekat sini kita tak nampak lagi bentuk dan mungkin ini adalah peringkat di mana ianya masih lagi peringkat sebagai awal. embrio ya cikgu. Ke belum lagi? Ayo, embrio. Embrio. Peringkat embrio. Bagus Nisa. Nampak murid-murid. Ni contoh yang diberikan oleh kakak Nisa. Ini contoh yang baiklah. Lepas diajar terus boleh menjawab soalan ni. Saya cuba. Okey. Minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Ke-9. Saya rasa yang belum ini lengkap lagi. Ya, minggu ke-7 hingga minggu ke-9. Murid-murid setuju tak dengan kakak Nisa ni? Macam mana? Murid-murid di rumah? Sama ke jawapan kita? Ya, betul. Tahniah Nisa. Tepat sekali. Hebat, bagus ni. Kemudian, nampak tak Nisa? Sebenarnya dengan menggunakan gambar, kita murid-murid berpandukan gambar lebih senang ingat sebenarnya. Betul. Kemudian, minggu ke-10 hingga minggu ke-19. 10 ke-19 daripada... Cuba tengok. Dua gambar ni macam hampir sama. Apa yang beza dua gambar ni? Mungkin saiznya lebih kecil. Jadi saya rasa yang ini adalah perkembangan minggu ke-10 hingga ke-19. Ya, betul. Tepat sekali Nisa. Bagus, bagus Nisa. Terima kasih. Okey, minggu ke-20 hingga minggu ke-37. 20 hingga 37 pastinya yang ini. Sebab apa? Pada masa ni kalau kita lihat sebenarnya fetus ni telah pun lengkap. Telah lengkap tu maksudnya apa? Dari segi organnya, organ dalamannya, jantung dah lengkap jadi, organ luaran pun dah nampak lengkap, ada cuping telinga dah, matanya pun dah terbentuk dengan lengkap, kaki dah lengkap, semua dah ada. Jantina telah pun dapat dilihat lah kalau melalui ultrasound. Dan akhir sekali, mestilah telah pun ready, bersedia untuk proses kelahiran, melahirkan. Inilah dia 40 minggu proses kehamilan. Jadi macam mana cikgu dengan pencapaian jawapan-jawapan saya setakat ini? Semua betul? Hebat. Terima terbaik. kasih cikgu. Tengok Nisa, inilah yang kita katakan sains ni sebenarnya sangat hebat, dapat menerangkan proses kehamilan kita. Saya tengok hebatnya kejadian manusia. Daripada sel, sperma dan ovum sel dan akhirnya menjadi manusia. Hebatnya Nisa proses ni. Betul. Nisa cuba kita tengok yang bawah ni. Cuba Nisa padankan. Padankan. Okey, proses yang pertama, hidung, telinga dan jari akan peringkat kelihatan. mana ni? Hidung, telinga dan jari kelihatan. Kita lihat. Sekejap ya. Saya rasa kalau salah saya mohon maaf awal-awal. Tak apa Nisa. Mula-mula Nisa mungkin boleh tengok pada gambar. Berdasarkan gambar. Yang mana yang ada hidung. Ada hidung. Okey, saya rasa pada minggu ke-10 hingga 19 kita dah boleh nampak 10 mana? Hidung, Betul Nisa. ada tangan, ada telinga, ada jari. Dah nampak mula-mula nampak bentuk tapi tu. Sebenarnya sebelum tu dia dah jadi Nisa. Cuba Nisa tengok minggu ke-7 hingga ke minggu 9. Dah pun mula kelihatan. Tu clue dia. Kelihatan. Jadi jawapan yang sebenar adalah 7 hingga 9 ni cikgu. Bagus Nisa. Macam tu murid-murid sekiranya diberikan ni boleh membuat perubahan dengan segera. Baik. Macam tu. Okey, baiklah. Tangan dan kaki mula terbentuk. Ini ini pada peringkat ke-19.
Mula tengok. Mula. Keluar dia mula. 1 hingga 4. Ya, dah walaupun itu di peringkat awal sebenarnya tangan tu dah ada, dah mula nak keluar. Baik. Okey. Bagus Nisa. Fetus terbentuk dengan lengkap. Dah lengkap. Dah menunggu hari untuk kelahiran ni, nak keluar, nak jumpa ibu dia ni. Kalau dah tak sabar-sabar nak keluar tu pastilah minggu ke-38 hingga 40 cikgu. Betul Nisa. Tahniah. Hebat Nisa. Terima kasih. Bukan terima senang kasih. nak ialah proses kehamilan ni selama 9 bulan ni nak dapat dalam tempoh 5 minit Nisa. Mungkin ada sedikit kekeliruan daripada pihak saya tadi, tapi selepas cikgu menjelaskan kata kunci, saya rasa saya dapat jawapan dengan lebih jelas. Betul. Tahniah Nisa. Terima Hebat. kasih. Bagus macam ni murid. Baik. Ni contoh, murid contoh ni hari ni. Okey Nisa, cuba kita tengok Jom. lagi. Rajah menunjukkan sebahagian dari peringkat perkembangan manusia. Baik. Saya ada sperma dan ovum, kemudian mengalami proses persenyawaan, kemudian membentuk PQ dan R. Apakah yang diwakili oleh PQ dan R? Tadi kita ada apa? Kita ada apa perkataan-perkataan yang kita ada? Ada Z, Kita ada zygote, kita ada fetus, embrio. ada embrio. Yang mana satu datang dulu tu? Lepas persenyawaan apa jadi? Lepas persenyawaan. Tadi saya sebut apa? Z, Z-E-F. F. Apa tu? Z ialah zygote, cikgu. Zygote, betul. So P Zygote. ialah zygote. Ialah zygote. Q, Q, E ialah embrio. ya betul. Dan F, R ialah fetus. fetus. Cuba kita semak ni, betul ke tak betul? Tadi tengok P ialah zygote, Q embrio, R ialah fetus. Tahniah Nisa. Terima kasih Nisa, tepat sekali. Kalau saya diberi bintang-bintang di langit, berapakah bintang untuk saya, cikgu? Untuk ni sekali jawab terus ingat ni 5 bintang. 5 bintang. Terima 5 kasih, bintang. cikgu. Okey. Seterusnya. Okey. Tandakan tik. Ini adalah contoh-contoh soalan bahagian B Nisa. Kalau sebelum ni kita ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Baik. Soalan sains ni. Ini ialah contoh soalan bahagian B. Tanda tik sahaja jawapan dah ada di situ. Tanda tik bagi penyataan yang betul tentang perkembangan fetus pada minggu ke-38 hingga minggu 40. Okey, Nisa tadi ni. Ya. Minggu 38 hingga minggu 40 ni gambar dia. Ya. Kita perhatikan. Cuba tengok penyataan. Fetus telah terbentuk dengan lengkap. Betul ke salah? Betul. Saya tanda tik, cikgu. Ya. Okey, nanti kita tengok Baik, kita baik. tengok. Okey, betul. Embrio kelihatan seperti bayi. Betul ke embrio Nisa? Tidak. Embrio. Saya tidak akan tanda tik di situ. Ya, sebab dia sebenarnya bukan embrio kan. Itu fetus. Dah hampir seperti kalau embrio tadi kita tak nampak, belum bayi lagi Belum ni. lagi. Fetus sepatutnya. Perkataan tu sebenarnya memerangkap. Memerangkap murid-murid. Baik. Berhati-hati. Perkataan-perkataan dalam sains ni kita kena tahu dengan tepat istilah dia. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Ni nampak ni apa ni? Saya nampak macam ada kata kunci cervix di situ. Ya, Jadi ya. saya akan tandakan tik. So ada 2 jawapan tik. Kita semak, cikgu. Okey. Betul? Terlebih. Betul tengok. jawapan saya? Betul. Tahniah Nisa. 5 bintang sekali Terima lagi. Terima kasih. Sebenarnya cikgu saya nak jawab lebih banyak soalan, tetapi kita rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik dah nak keluar ke? Kembali kita ke Didik TV KPM untuk slot menengah rendah. Kita sedang belajar topik pembiakan bagi mata pelajaran sains. Bersama-sama dengan Cikgu Azlina, jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan, Cikgu. Okey Nisa, kita tahu bahawa bayi akan berada dalam kandungan ibu dia selama 9 bulan. Ya. Okey. Jadi 9 bulan kita nak tahulah sebenarnya bagaimana kedudukan bayi dalam kandungan. Baik, kan? ya. Biasanya dia ibu cakap dah menendang. Macam mana sebenarnya dalam kandungan ni? Okey, so hari ini kita tengok
inilah keadaan bayi dalam kandungan pada masa hampir proses melahirkan. Baik. Jadi kita nak tengok sekarang ialah apakah nama-nama bahagian yang ada bersama-sama bayi ini. Baik. Okey. Jadi kita tengok slide kita. Kita ada plasenta. Kita ada plasenta. Okey, mungkin bahasa Melayu biasa kita panggil istilahnya lain lah. Ya. Kita ada plasenta, kita ada tali pusat. Ni bahagian-bahagian yang penting ni untuk perkembangan bayi ni. Plasenta, tali pusat, fetus semua orang boleh kenal lah. Fetus tu bentuk bayi itulah. Okey. Kemudian ada amnion. Cuba tengok amnion tu yang mana satu tu? Amnion. Amnion ialah kantung. Okey. Kemudian dalam amnion tu ada bendalai amnion dan bayi ni semua berada dalam dinding uterus. Yang mana persenyawaan tadi menempel pada dinding uterus. Jadi kita nak lihat apa fungsi setiap satu ni. Setiap kejadian Tuhan ni mesti ada sebab dia. Apa fungsi semua ni? Kenapa bayi ni nak ada dalam pundi, nak ada dalam bendalai. Okey, kita lihat satu persatu. Jom. Ini ialah plasenta. Plasenta terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Plasenta ni ialah tempat pertukaran nutrien. Oksigen, karbon dioksida, bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Plasenta ni Okey, kemudian kita ada tali pusat. Tali pusat ni ialah satu tiub yang menghubungkan fetus dengan plasenta tadi. Baik. Terdapat salur darah dalam tiub ni untuk mengangkut darah daripada dan kepada fetus. Ni menghubungkan ibu dan fetus lah. Dari plasenta tu ke tali pusat ni. Okey, nampak di tali pusat ni lah adanya tiub untuk mengangkut darah. Baik. Okey. Kemudian kita ada dinding uterus ni seperti yang dah awal semua mesti dah tahu ni dinding uterus. Terdiri pada dinding yang berotot, tempat embrio menempel dan berkembang. Embrio ni mesti menempel mesti pada dinding uterus. Sekiranya penempelan ni berlaku di tempat lain, bahagian lain, tak boleh. Proses kehamilan tu akan mengancam nyawa ibu kemungkinan sebab uterus ni dia ada satu sifat istimewa. Uterus tu bersifat macam kenyal, boleh membesar. Okey, dan dindingnya berotot. Kemudian kita ada amnion. Amnion ni ialah membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendalai. Fetus ni kita tahu akan membesar. Inilah embrio membesar jadi fetus. Kemudian lahir menjadi bayi. Dan bendalai amnion bertindak sebagai cushion yang menyerap gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Nampak? Saya suka tengok ni. Macam cushion. Maksudnya bayi ni berada dalam kandungan ibu dia tu macam dah berbuai-buai. Dalam keadaan selamat je cikgu. Kan? Sebab apa? Sekiranya ibunya terjatuh ke, bergerak ke, berlari ke, jadi bayi tu tak mengalami gegaran. Kan kalau gegaran berlaku pada bayi kan bahaya kepada kepala. Jadi sekiranya dengan adanya bendalai amnion ni bayi akan selamat. Bayi akan selamat. Dia rasa macam terbuai-buai. Ada lapisan perlindungan ya cikgu. Penting semua bahagian ni adalah sangat penting kepada bayi. Plasenta, tengok bahagian-bahagian dia tu. Plasenta, tali pusat, dinding uterus ni, bendalai amnion. Okey. Ni bahagian-bahagian yang berada bersama bayi selama 40 minggu. Baiklah. Nampak bayi tu pun dah kedudukannya menghampiri cervix. Ni pada hampir 40 minggu bersedia untuk proses kelahiran. Yang mana dinding uterus tu akan mengecut dengan kuat. Pada masa nak melahirkan bayi, dinding uterus mengecut dengan kuat dan bendalai amnion tu amnion akan pecah. Jadi bendalai amnion akan keluar bersama keluarnya bayi. Baik. Okey. So ini dia bahagian dalam kandungan. Okey. Macam mana, Nisa? Boleh. Saya rasa saya boleh mengikuti setakat ini. Bagaimana murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik?
Okey, jom kita teruskan. Jom kita tengok. Nisa. Rajah di bawah menunjukkan keadaan fetus. Kita panggil fetus dalam uterus. Nisa ada gambar tu tadi. Ya. Okey, Nisa tunjuk je. Labelkan placenta. Baik. Yang mana placenta, Nisa? Placenta yang ini cikgu. Ya, betul, placenta. Itu placenta. Baik. Inilah lapisan placenta. Yang mana tali pusat? Tali pusat yang ini yang okey. mengangkut darah ya tadi cikgu. Dia ada darah lah. Baik. Okey. Dan bendalik amnion. Bendalik amnion pastinya yang berada di dalam kantung ni sekeliling bayi. Ya. Okey, baik. Itu bendalik amnion. Bagus, tahniah Betul, Nisa. cikgu. Betul, Ketiga-tiganya tepat terima sekali. kasih. 5 bintang 5 Nisa. bintang lagi 5 untuk saya. bintang. Baik. Okey. Okey, tengok betul kan yang Nisa Betul. sebut tadi? Kita simak. Okey, betul. Okey. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau salah. Okey, placenta ialah tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara ibu dan darah fetus. Darah ibu dan darah fetus. Saya yakin jawapan saya ini adalah kenyataan yang benar. Betul. Nanti dulu. Baik. Cikgu ni cepat sangat bocor rahsia. Dinding uterus bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran dan mencegah fetus dari kecederaan. Betul ke Nisa? Ini kenyataan salah sebab ini adalah fungsi cecair amnion. Betul cikgu? Betul Nisa. Okey, nasib baik. So salah. Tali pusat ialah tiub yang menghubungkan fetus dengan placenta. Ini adalah kenyataan yang benar. Boleh Mari kita semak jawapan Nisa. Benar? Benar, salah? Benar. Ya, betul. Semua sekali betul. Dapat bintang lagi cikgu? Mesti 5 bintang. 5 bintang lagi. Saya rasa dah berbintang-bintang di langit cikgu saya dapat ni. Baiklah cikgu, kita berehat seketika. Murid-murid di rumah, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ke Didik TV KPM. Ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, banyak pula makanan. Apa sebenarnya yang kita nak belajar untuk segmen kali ini? Kita teruskan di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Azlina. Jom murid-murid. Kita bukan nak memasak untuk kita ni Nisa. Ya. Tapi kita nak lihat apakah makanan-makanan yang perlu diambil oleh ibu yang mengandung untuk kekal sihat. Baik. Ibu yang hamil dengan wanita yang tidak hamil ada perbezaan nilai kalori yang perlu diambil. Okey. Jadi kita lihat apa perbezaannya Nisa. Boleh cikgu, jom. Antara wanita hamil dan wanita yang tidak hamil. Kalau karbohidrat, wanita hamil perlu mengambil 11,592 kilojoule. Baik. Berbeza dengan wanita tidak hamil hanya 9,450 kilojoule. Okey. Protein 85 gram dan 39 gram wanita tidak hamil. Kemudian kalsium sebanyak 1,000 hingga 1,500 untuk wanita hamil. Baik. Dan 400 hingga 500 miligram untuk wanita tidak hamil. Vitamin A untuk wanita hamil 900 mikrogram. Baik. Dan wanita tidak hamil 750 mikrogram. Ferrum 15 miligram wanita hamil, wanita tidak hamil 10 miligram. Dan vitamin C wanita hamil perlu ambil 50 miligram, wanita tidak hamil 30 miligram. Baik. Nampak semua itu ada perbezaannya. Tapi bukanlah maksud orang kata makan banyak, mengandung kena makan banyak. Bukan makan banyak tapi memerlukan nilai kalori yang betul. Baik. Bagi karbohidrat, protein, kalsium yang betul. Bukannya makan banyak dari satu kelas makanan sahaja. Berbeza-beza tu kita lihat Baik. Jadi Nisa, kenapa kita nak wanita hamil ni perlu ambil makanan-makanan macam karbohidrat, protein ni lebih daripada biasa? Apa tujuan dia? Saya rasa mungkin sebab bayi pun perlukan protein yang sama. Ya, Khasiat yang sama. bayi sebab kan kita ada
ada bayi di dalam kandungan. Jadi bayi itu memerlukan ni karbohidrat, protein, vitamin. Jadi kita lihat apakah contoh-contoh makanan untuk semua kelas ni. Baik. Okey, kita ada antaranya serat. Serat mana serat? Okey, contoh makanan kita ada biji ring. Baik. Kita ada biji ring. Ini antara sayur-sayuran, contoh lah. Sayur dan buah-buahan. dan serat. Fungsi serat ni ialah untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Sebab semasa bayi berada dalam kandungan, bayi akan menekan organ yang berada berhampiran dia tu. Jadi wanita mengandung akan mudah sembelit. Baik. Okey. Ferrum. Contohnya hati, daging merah dan ikan. Fungsi ferrum ni ialah pembentukan hemoglobin sel darah merah, mencegah wanita hamil dari mengalami anemia. Jadi perlulah ferrum ni perlu bagi ibu. Baik. Untuk ibu, untuk diri ibu sendiri. Okey. Kemudian karbohidrat dan lemak. Contohnya nasi, roti, mentega dan keju. Okey. Membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Baik. Kan kalau sebelum ni berjalan seorang diri, sekarang dah ada seorang lagi. Betul. Jadi tenaga diperlukan adalah lebih. Okey, vitamin C. Contohnya ialah buah-buahan sitrus, jambu batu, kobis dan tomato. Baik. Ni kalau tomato ni mestilah untuk apa? Menyihatkan kulit. Kulit fetus dan kulit ibu juga. Mencegah juga wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Jadi kalau gusi berdarah, gosok gigi, gusi mudah berdarah, maksudnya kita tahulah ini kekurangan vitamin C. Baik. Okey, asid folik. Contoh brokoli, brokoli, bayam, kacang tanah. Tapi agaknya suka tak makan brokoli ni? Saya suka makan brokoli, tapi saya tak suka makan kacang tanah, cikgu. Tak apa. Dia dalam kumpulan yang sama. Jadi boleh. Makan salah satu pun tak apa. Tapi ada banyak contoh yang lain. Kan? Jadi asid folik penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Ni penting ni pengambilan asid folik terutama dari awal kehamilan. Yang mana pada minggu pertama hingga minggu keempat tu, wanita hamil kadang tak tahu dia sebenarnya sedang mengalami proses kehamilan. Jadi sebab itulah ada juga pasangan yang merancang untuk ada anak disarankan untuk mengambil sebelum proses kehamilan tu berlaku. Baik. Protein. Contoh ayam, daging, ikan, susu dan keju. Kita ada susu tadi, protein, susu dan keju. Nampak? Kalau kita makan keju pun tadi kita pun dapat juga lemak juga kan. Okey. Penting pertumbuhan sel-sel baru dalam fetus. Nampak tadi kan fetus tu bermula daripada berbola sel, membahagi untuk tu pentinglah menghasilkan sel-sel baru. Protein. Okey. Dan kalsium dan fosforus, contohnya ikan bilis, susu dan keju. Baik. Pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Sebab itulah semasa proses kehamilan kan wanita hamil akan pergi buat check up di klinik, pemeriksaan berkala kan. Dan ada juga pemeriksaan gigi. So ini antara makanan-makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Baiklah. Sekarang ni dah bolehlah sesiapa-sesiapa yang memerlukan informasi-informasi ini sangat berguna untuk mereka ya cikgu. Ya, betul. Okey Nisa. Jadi kita ada beberapa kumpulan makanan di sini, beberapa contoh dan kita perlu tahu apa? Apa fungsi setiap kelas makanan ni. Baik cikgu. Okey. Jadi okey Nisa? Saya faham okey. Nisa? Saya faham insya-Allah. Murid-murid di rumah saya yakin faham. Jom cikgu kita teruskan. Okey Nisa. Kita ada soalan sikit untuk menguji sama ada kita dah faham ke belum ke. Baik. Rajah di bawah menunjukkan makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Jadi kena tengok apa gambar ni. Kena kenal pasti makanan apa ni. Jadi baru boleh kita jawab ni apakah kelas makanan yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang ini cikgu gambar daging merah kan? Betul. Bagus tu kena kenal pasti dulu gambar tu ialah apa. Jadi apa kelas makanan? Karbohidrat ke, protein ke, vitamin ke? Daging merah
dalam kelas makanan protein tapi boleh juga dalam kelas makanan ferrum. Betul, cikgu? Ferrum sebenarnya ialah mineral, contoh mineral. Betul? Betul? Okey, baik. Jadi apa kepentingan nutrien ni kepada fetus? Kalau kepada fetus, protein ferrum tadi. Kalau kepada fetus tu protein lah. Apa kepentingannya? Kepentingan dia untuk membantu pertumbuhan sel-sel baru. Betul, cikgu? Kita semak boleh, cikgu? Kita semak dulu. Tepat sekali, hebatnya Nisa. Okey, murid-murid, inilah contoh bagaimana Kakak Nisa ni menjawab. Inilah contoh bagaimana murid menggunakan istilah saintifik yang betul. Protein, ferrum, istilah saintifik yang betul. Penting untuk pertumbuhan sel-sel dalam fetus. Nampak istilah fetus digunakan dengan betul. Tak guna istilah embrio ke, zygote ke, walaupun itu ada istilah tu dalam proses kehamilan. Itu menunjukkan ialah sikap saintifik yang betul. Okay? Baiklah. Cikgu, sebenarnya dalam pada kita belajar bermacam-macam perkara berkaitan topik kita hari ini, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Masa begitu cemburu dengan kita. Jadi, saya nak minta cikgu berikan sedikit rumusan ataupun kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat ini. Okey Nisa, jadi proses kehamilan bermula daripada proses persenyawaan. Kemudian bermulalah proses kehamilan kepada ibu dan ibu-ibu perlulah mengetahui apakah nutrien yang penting yang perlu diambil semasa proses kehamilan. Kemudian apakah keadaan yang sesuai untuk bayi, yang baik untuk bayi semasa proses kehamilan. Sebab itulah pemeriksaan berkala perlu. Dan murid-murid gunakanlah istilah yang betul dalam menerangkan proses kehamilan dan persenyawaan. Baiklah. Cikgu Azlina, selaku murid cikgu pada hari ini, bagaimanakah dengan pentaksiran ataupun penilaian keseluruhan buat saya? Murid-murid ni, Kakak Nisa ialah satu contoh murid yang sangat baik, dapat menggunakan istilah yang betul, dapat dengan serta-merta boleh menjawab dan boleh mengubah jawapan walaupun sekiranya jawapan yang asal salah, tapi boleh mengikuti perubahan. Jadi ini contoh murid yang betul. Kita nak bagi kalau maksimum 5 bintang, tambah 1 bintang lagi pada Kakak Nisa. Baiklah, terima kasih Cikgu Nisa. Azlina. Terima kasih semua. Saya nak tanya cikgu, bagaimana murid-murid di luar sana nak mendapatkan bahan pembelajaran atau latihan pengukuhan yang lanjut? Okey, boleh layari portal Delima Sumberku. Murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cikgu Azlina Awang yang merupakan Ketua Panitia Sains dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Katie Lee Seng Kiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid di rumah yang menonton kami di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih. Kita jumpa lagi.